bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung pengajian kita dan kita pada pagi yang berbahagia ni kita akan kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir. Allah Al-Kabir, Allah Al-Kabir, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian Asmaul Husna, iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini maknanya mencakupi kekuasaan kan, dan juga mencakupi kepada seluruh keadaan. Maknanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah mencakupi seluruh kekuasaannya dan semua keadaan. Surah rujukan kita surah Al-Jathiyah ayat yang ke-37. Surah Al-Jathiyah ayat ke-37. Surah Al-Jathiyah ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan dan kekuasaan di langit dan juga di bumi, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah sebut Kabir, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan juga bumi. Dalam alam ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh langit dan juga bumi. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mudaththir ayat surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ayat 1 sehingga 3. Ayat 1 sehingga 3. Ayat 1 sehingga 3 ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan bersedialah, warabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu ingat kebesarannya. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sehingga 3. Jadi satu hari Nabi SAW turun ayat ini, malaikat kata, wahai orang berselimut, maknanya yang sedang apa juga keadaan, berwaspada, bersiap, kamu ada tugasan, kum, bangunlah dan bersiaplah, warabbaka fakabbir, Tuhan kamu rasalah kebesarannya. So kita ni bangun daripada tidur, bersiap-siap dengan apa juga tugasan, rasalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam surah Al-Isra pula ayat 111. Surah Al-Isra ayat 111. Surah Al-Isra ayat 111 Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah yang sebut, wa kabbirhu takbira, dan hendaklah engkau membesarkan Allah dan memuliakannya dengan sebenar-benarnya. Surah Al-Isra ayat ke-111. Allah yang suruh kita mengingati Allah. Wa kabbirhu takbira, hendaklah kamu mengingati Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dan akan mengingati Allah dengan sebenar-benarnya. Wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akan kongsikan 10 keadaan bila masa kita akan bertakbir ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila masa yang kita ni disuruh untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan sembahyang hari kita sembahyang tu Allah suruh dirikan. Allah tak kata sembahyanglah kamu, Allah kata aqimus solah, dirikan kamu sembahyang, sempurnakan sembahyang. Untuk apa? Aqimis salata li dzikri, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya untuk ingat membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, sembahyang kita buat kan berulang-ulang. Hari ini kalau kita tengok orang buat kerja berulang-ulang, apa tujuan dia? Orang main badminton, tiap-tiap hari main badminton, tiap-tiap hari main badminton tu. Selain untuk sihat, kalau dia bersukan tu biar dia mahir main badminton. Mahir main badminton, masuk pertandingan boleh menang. Apakah satu hari 5 kali kita bersembayang tu biar kita mahir dalam sembayang? Biar kita mahir dalam sembayang. No. Kalau nak tengok orang yang mahir sembayang kan, contoh Haji tu. Haji tu dah 50 tahun dia sembayang, kau mahir dia sembayang ah. Hajah tu pun sama tu. Dia tu lebih 50 tahun sembayang tu, mahir dia sembayang tu. Sebab tu dia sembayang laju, sebab dia mahir sembayang tu. Bukan kita sembahyang, kita beribadah kerana apa? Kerana untuk membesarkan Allah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Isra, kan? Allah sebut dalam surah Al-Isra bahawa hendaklah Tuhan kamu wakabbirhu takbira. Ingat, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Besarkan itu maknanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Dalam ibadah. Yang kedua, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam zikir kita. Zikir ni ingatan dalam zikir. Sebab itu sunat. Selepas solat kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 33. Sunat, kan? Allahu akbar 34, cukup gerakkan 100. Allahu akbar. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu bukan semata-mata menghabiskan biji tasbih. Kan? Allah. Dalam ada biji tasbih laju berkira pula tu. Imam ni lebih baca ni. Ini tasbih China abang kali ni. Mantap tu kan. Tapi rasa zikir tu mana ingat. Rasa zikir Allah Subhanahu wa taala tu. Rasa ingat ada zikir. Tu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingati Allah Subhanahu. Besarkan wakabbirhu takbira. Mengikut sebahagian ahli ilmu, kita bernafas lebih daripada 24,000 kali satu hari. Ni average manusia lah kan. Kan? Kalau start nafas kita tu separuh, ni ahli ilmu, separuh kita ingat Allah daripada nafas kita tu, insya-Allah kita jadi wali Allah. Itu kadang-kadang ada zikir yang diajar kita, sebuah zikir Allah. Hati kita. Separuh. Boleh buat tak? Enggak. Kan? Allah. Lupa pula makanan kucing tu pun. Allah. Suami ni apa tak balik lagi ni? Mana orang tua dia pergi kan? Kata kuliah sekolah. Ya aku kuliah ni. Allah. Mana stokin tak dengar. Ingat juga Allah. Ini ingat betul-betul. Lepas tu ada zikir sebahagian ahli tarekat dia ajar kita tahu. Sebab ingat Allah. Start nafas tu. Allah. Hati tu lah. Kan? Hati tu Allah. Apa tujuan tu? Ni surah Isra ayat 111. Wakabbirhu takbira. Besarkan Allah. Ucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu. Zikir, ingat. Kan? Zikir untuk kita jadi keingatan. Itu perkara yang kedua. Kan? Bila masa kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam peperangan. Al-harb, dalam peperangan. Dalam peperangan banyak Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bahawa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah. Berbanyak bilangan yang sedikit dapat mengalahkan bilangan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab apa? Sebab bilangan sedikit tapi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar 313. Lawannya 1000. Dan tak seimbang dari sudut bilangan dan juga kelengkapan dia. Sebab apa? Perang Badar ni, para sahabat kata kat Rasulullah asalnya, wahai Rasulullah, kami ni semua berhijrah, tinggal ni rumah-rumah, semua tinggal harta ni. Kami dengar orang kafir ni kolek harta kita ni, dia dapat modal percuma nak buat pergi berdagang ni. Boleh tak Rasulullah? Kita tahan kafilah perdagangan ni, kita ambil harta kita je.
Harta kita. Tak nak ambil harta dia. Harta kita je kita ambil. Boleh tak Rasulullah? Rasul pertimbangkan, Rasul kata, okey bolehlah. Di manakah laluan pedagang itu daripada Mekah tu? Mereka nak pergi ke negeri Syam, mereka terpaksa lalu Madinah. Jalan Madinah. Jadi tempat yang Rasulullah bersetuju untuk tahan kafilah perdagangan ni adalah di satu lembah bernama Lembah Badar. Badar ni 160 km daripada Mekah. Daripada Madinah, daripada Madinah. 160 km lebih kurang daripada Madinah. Badar. Jadi Rasulullah pergi itu sebenarnya untuk tahan kafilah perdagangan, bukan untuk perang. Tapi perancangan ini dapat diketahui oleh Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan belum Islam lagi. Dia siapkan 1000 orang tentera yang lengkap dengan peperangan. Maka bergerak ni. Daripada Mekah bergerak. Ni daripada Madinah bergerak. Sampai Lembah Badar, kafilah perdagangan dah lepas dah. Terlepas. Sebab dia dah tahu rancangan Nabi, dia bawa laju sikit. Terlepas. Sahabat Rasulullah kata, dah terlepas. Yang ada di belakang itu adalah tentera 1000 orang. Nak patah balik tak sempat. Tak patah balik. Itu malam tu Rasulullah musyawarah. Rasulullah kata ginilah. Sebenarnya orang kafir ni nak aku je. Sahabat-sahabat tak apa. Kamu balik Madinah. Tak apa. Biar akulah yang menyerah dia. Tak apa. Kau balik Madinah. Itu para sahabat kata, tak Rasulullah. Kami tak akan meninggalkan Nabi kami seperti mana Bani Israel suka meninggalkan Nabi mereka. Kemudian para sahabat berbincang. Kita ada 2 ekor kuda. Bayangkan 313, 2 ekor kuda je ada. Wahai Rasulullah, kami ni ada 2 ekor kuda. Kau baliklah dengan Abu Bakar, tak apa, kami yang akan maknanya berhadapan dengan tentera Badar ni. Rasulullah kata apa tak? Kita datang ke Badar bersama-sama, kita akan pulang bersama-sama. Semangat setia kawan kan. Di malam tu Rasulullah bermunajat, kan? Pagi tu Rasulullah kata siapa-siapa tak ada pedang. Memang pergi bukan nak perang. Tak ada pedang, ambil pelepah tamar Pegang pelepah tamar. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan. Pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus. Tapi dia tak ada apa-apa. Bolehlah. Dia tak ada apa-apa kan? Bolehlah. 313 lawan 1000 orang yang tak imbang daripada sudut kelengkapan dan juga bilangan itu. 3 lawan 1. 3 ni ada pedang, 1 ni pakai pelepah tamar. 3 ni boleh kalah pada 1. Kan pelik. Para sahabat pun pelik. Para sahabat pelik. Baru nak macam gini je, tergolek dah. Pelik tu tak kan? Sahabat pun pelik. Lepas perang barulah turun ayat Allah beritahu rahsia dia. Turunlah malaikat 5,000 minal malaikatu musawwimin. 5,000 malaikat yang berpasukan-pasukan tolong tentera Badar tu. Baru tahu. Sebab tu dalam peperangan, dalam Islam, peperangan adalah bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam peperangan Islam dia ucapannya takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bukan maknanya macam orang putih. Dead mati kan. Bukan. Dah Allahu akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan perang Islam tu. Sebab banyak peperangan sedikit dapat mengalahkan tentera yang ramai itu. Ketika peperangan Ahzab bayangkan 3,000 orang lawan 10,000 orang. Sama juga. Satu nisbah 3 lebih kurang. Baik, menang tentera Ahzab kan pelik. Maka ketika kemudian setelah Rasulullah wafat pada 10 Hijrah, para sahabat mula pergi ke kota-kota yang jauh, Rom, Parsi, dan banyak peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Sayyidina Khalid ibn Walid ni dia pimpin perang sampai sahabat kata apa? Sampai ada setengah orang tentera waktu tu, oh Khalid yang pimpin ni. Oh kita menang. Khalid pimpin, kita menang. Sebab terbukti memang Khalid tu talented. Maknanya orang yang memang berbakat dalam maknanya mengendalikan peperangan. Sampai benda ni pada Sayyidina Umar kata apa? Hari ini aku lucutkan Khalid daripada jawatan panglima. Dia rakyat biasa. Dia dekat belakang aja. Supaya apa? Supaya nak jaga akidah. Jangan sampai, oh Khalid pimpin, oh kita menang Khalid pimpin. Sebab yang menang kan bukan Khalid ibn Walid. Yang menang kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid pula faham. Ini faham. Taklah sampai hati. Merajuklah. Tak ada.
Tak apa, di depan ke, di belakang ke, cita-cita aku adalah untuk Islam, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakang pun sama-sama bersungguh-sungguh dalam peperangan. Itu, orang kalau ikhlas, ikhlas ini dia beri kekuatan. Sebab itu Allah sebut surah Isra, wa kabbirhu takbira dalam peperangan. Dalam peperangan, maknanya kita besarkan Allah. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan itu. Kemudian yang keempat, bila masa wa kabbirhu takbira, ketika bermusafir. Sebab musafir sebahagian qit'atul azab, daripada sebahagian daripada azab. Maksudnya bermusafir kita. Kita tak tahu apa yang berlaku. Hari ni start engine kapal terbang, kita tak tahu bagaimana keadaan kapal terbang itu. Ada ajar doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah. Kan dia ajar wakabbirhu takbira kan. Nak start kenderaan. Dulu kuda. Sekarang kenderaan-kenderaan kita tak tahu. Kan? Padahal kalau diikut undang-undang aviation kan, kapal terbang tu dia punya schedule, servis dia tu. Kan? Servis kapal terbang tu detail. Takkan boleh terbang kalau tak ni. Undang-undang seluruh dunia tu. Bayangkan, detail dia punya undang-undang tu. Macam tu juga. Kita beli kereta, kemudian cari pomen. Kalau nak beli kereta terbang ni, kena cari pomen tu dulu, baru boleh beli kereta terbang. Siapa-siapa depan kita yang berniaga kereta terbang ada? Kan? Atau suami kita kan bersama terlibat kan? Nak beli kapal terbang, kena cari siapa yang akan menyeliakan ni. Mana hanger ni mana. Cari tu dulu baru boleh beli. Bukan beli dulu. Kita beli kereta, beli dulu baru cari pomen. Kan? Itu pun barang Korea ada tak? Barang original kan? Macam nak spare part itu. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana di servis kapal terbang itu pun, kita bukan menguasai dia. Kan? Kapal terbang, saya tak mau sebut mana-mana syarikat kan. Ada setengah-setengah yang baru ni yang kat Indonesia tu kan. Nak terbang, enjin tu boleh ada starter dia apa boleh mati tu. Padahal servis ni bagus. Kan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang memudahkan bagi aku. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aku tak menguasai kenderaan ini. Dulu kuda lah, unta lah, tak kuasai. Sekarang walaupun kereta kita servis baik, belum tentu. Sebab tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak musafir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Wa kabbirhu takbira. Hendaklah kamu besar Allah Subhanahu Wa Taala ketika keluar untuk mencari nafkah, bekerja, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya usaha. Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bukan saja yang zahir, termasuk rezeki juga benda-benda yang tak nampak, iaitu keberkatan. Keberkatan itu juga rezeki. Kan? Dapat duit rezeki, dapat duit yang berkat itu rezeki yang satu lagi. Kan? Orang kalau ada harta dan harta itu direzekikan dengan keberkatan, ada 3 ciri-ciri dia, 3 tanda-tanda dia. Pertama, harta itu membawa ketenangan bagi dia. Ada harta tenang. Pernah jumpa tak orang yang ada harta makin tak tenang? Kan? Makin ada harta makin banyak makin tak tenang. Ini pucuk masuk macam mana? Manggulah, itulah, pasangan tak tenang. Itu bagus, tapi jangan sampai tak tenang. Jaga semaksimal mungkin, tapi jangan sampai tak tenang. Yang keduanya, harta itu dia mencambahkan kebaikan. Maksudnya daripada harta tu dia mencambah kebaikan. Lahir banyak lagi kebaikan, lahir banyak lagi kebaikan, lahir banyak lagi kebaikan. Kan? Maksudnya dengan harta tu, ada harta bawa orang pergi Mekah, dengan harta banyak bersedekah, dengan harta dia banyak boleh buat wakaf dan sebagainya. Itu di antara tanda harta tu berkat. Nanti saya tak ingat. Nanti saya ingat saya beritahu balik. Kan? Ada tanda-tanda harta tu berkat. Hari ini anak rezeki. Anak yang soleh dan solehah tu rezeki satu lagi. Sebab tu kena minta. So dalam usaha kita untuk mencari rezeki, minta wakabbirhu takbira, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita punya dalam usaha kita untuk mencari rezeki itu. Minta supaya Allah kurniakan kepada kita benda-benda rezeki. Kemudian yang keenam,
meraihkan perayaan. Perayaan dalam Islam ada dua yang disyariatkan. Pertama, hari raya Aidul Fitri. Yang kedua, hari raya Aidul Adha. Kan? Walau bagaimanapun, Islam tidak melarang kita merayakan hari raya yang lain dengan 3 syarat. Pertama, bukan perayaan keagamaan. Yang keduanya, tidak ada lambang kepada benda maksiat. Lambang maksiat, contoh macam Hari Ibu. Oh, bukan perayaan keagamaan, tak lambang benda maksiat. Hari Kekasih, Valentine Day. Setakat ni di Malaysia, Valentine Day itu kalau dikempenkan, raikanlah Hari Kekasih. Kekasih itu bukan isteri tau. Kita baca surat khabar, baca majalah, ditakrifkan macam tu. Kan? Lepas tu lambang maksiat tak boleh nak rayakan. Kan? Dia tak ada lambang maksiat yang kedua. Yang ketiganya tidak ada unsur syirik. Kan? Pemujaan. Tak ada. Kan? Kalau hari ini kita nak merayakan hari, contoh kata hari guru, boleh tak boleh? Kan? Tak ada dalam Islam pun, tak ada dalam hadis Nabi pun, hendaklah kamu merayakan hari guru. Tak ada pun. Kan? Tengok. Oh, bukan perayaan keagamaan, tidak ada lambang benda maksiat, tak ada unsur syirik. Boleh. Boleh rayakan. Hari Ibu. Tengok 3 benda ni. Boleh ke tak boleh? Hari Merdeka. Hari Merdeka tak ada dalam Quran pun, tak ada hadis pun. Boleh ke tak boleh? Tengok 3 ni. Adakah keagamaan? Oh tidak. Lambang benda maksiat? Oh tidak. Oh dia tidak ada unsur syirik. Kan? Sebab itu dulu Hari Merdeka kan pernah memberi bunga di Tugu Negara. Tapi benda itu kan difatwakan tak boleh dah. Sebab takut ada unsur ketiga. Benda syirik. Apa lagi? Hari Tahun Baru. Sama juga. Kan? Hari Raya Tahun Baru Cina. Boleh tak boleh? Kan? Bukan keagamaan. Cina dia budaya. Budaya. Kalau bukan tak lambang maksiat, kemudian tidak ada unsur syirik. Kan? Hari Raya Cina ni dia ada yang budaya, ada yang agama. Hari Raya yang beragama Hindu kan, Hindu banyaknya adalah agama Hindu kan, sebab ada pemujaan. Tu kena tengok hari raya. Balik hari raya, itu ada perbahasan kan. Banyak ulama kita kata tak payah, sebab dia tidak bertuhan seperti mana kita bertuhan. Lakum dinukum waliyadin. Kita selamat hari Christmas, dia menyembah Tuhan yang dia kata Tuhan ada anak. Sedangkan Tuhan kita adalah Qul huwallahu ahad. Cakap maknanya ubahlah kan, benda yang lain yang lebih kreatif yang bukan meraihkan perayaan tu lah kan. Okey. Jadi yang keenam tadi itu, kita wakabbirhu takbira pada hari perayaan, iaitu perayaan disyaratkan 2, hari Aidil Fitri, hari Aidil Adha. Sebab tu hari Aidil Fitri, hari Aidil Adha sunat kita membacakan takbir yang disyariatkan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sunat kita baca. Kan, sebab perayaan hari-hari yang menggembirakan tu sunat baca takbir. Kan, boleh tak baca pada maknanya hari Merdeka? Boleh, sebab tu perayaan juga. Cuma sebab bukan budaya kita kan, takut jadi fitnah, tu je lah. Hari Merdeka pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak salah, sebab ada juga hari raya. Mana boleh raikan, baca takbir tu boleh. Tapi takut jadi fitnah. Mana pula, siapa pula mengajar ni? Ustaz Muhammad tu ajar. Ustaz Muhammad juga kena. Okey. So boleh, tapi maknanya takut jadi fitnah. So hindarkanlah sebab benda-benda yang hukum ni juga berkaitan uruf ni kepada kebiasaan masyarakat setempat itu. Itu. Kemudian yang ketujuhnya, wakabbirhu takbira, hendaklah kamu mengucapkan takbir ataupun mengucapkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketujuhnya iaitu pada doa. Pada doa. Doa ni sebahagian daripada tauhid. Sebab dulu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul, antaranya betulkan balik cara doa. Kerana ada orang yang berdoa bukan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tu pada benda lain. Minta pada kubur, kan? Minta kepada pokok-pokok, minta pada batu-batu, kan? Saya dulu waktu belajar hadis, kan, Nabi, guru saya belajar hadis kan.
Dulu saya ngajar hadis, kan Nabi sebutkan jangan kamu jadikan kuburan para nabi itu masjid di kuburan para nabi itu macam orang Yahudi. Orang Yahudi itu minta pada Nabi. Ketika saya dah biasa pergi Palestin, ziarah makam nabi-nabi, orang Yahudi itu memang minta pada kubur tu. Kita ziarah pada kubur, kita doa minta pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, seperti mana Kau jadikan orang-orang ini orang yang soleh, jadikanlah juga aku dan keturunan aku yang soleh-soleha juga ya Allah. Mana kita minta ada Allah. Orang Yahudi memang minta pada kubur tu. Kan? Saya ziarah bukan makam Nabi Yusuf AS. Dia doa minta, wahai Yusuf, tolonglah Yusuf, tolonglah Yusuf, tolonglah Yusuf. Ziarah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, datuk-datuk kami, tolonglah kesusahan kami. Dia minta kepada kubur. Jadi besar ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ibu, tuan-tuan, kakak sekalian, kalau ada hajat, caranya dia punya sunnatullah dia atau tertib dia sebelum jumpa manusia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah urusan Tuhan. Tunjukkanlah siapa yang nak jumpa. Minta barulah jumpa manusia. Jangan jumpa manusia dulu, kan? Begitu juga dah minta memang kena jumpa manusia. Jangan lepas tu jumpa pokok pula. Kan? Ada orang jumpa pokok, kena jumpa kubur lah, jumpa batu lah, jangan. Minta pada Allah tertib, kemudian jumpa manusia. Berbuallah dengan manusia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada kita di penghujung doa tu ucapkan amin. Amin. Amin tu ikatan doa untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita dipuji ke dia apa, kita sebutkan amin, kan? Amin, kita pulangkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Muslimin dan muslimat anda mata Allah sekalian. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, wakabbirhu takbira. Maka hendaklah kamu membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya atau mengingati Allah. Wakabbirhu takbira dalam sapaan-sapaan kamu. Menyapa kamu. Okay? Sapaan-sapaan kita ni, sapaan menyapa tu diajar. Kita menyapa tu untuk biar sapaan tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu kita sunat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Siapa dalam dunia ni diajar, diselaraskan menyapa tu. Kan? Ingat Allah SWT. Wakabbirhu takbir, ingat Allah SWT. Assalamualaikum. Jawabnya apa kata Nabi sunat? Waalaikumsalam warahmatullah. Kan? Kemudian kalau orang tu jawab, kalau orang tu berkata Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab sunat Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Maknanya dalam sapaan-sapaan. Dalam sapaan. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam sapaan-sapaan kita. Diucapkan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelebihannya diajar begitu, Nabi sebut, hendak tak aku ajarkan kamu satu benda yang akan menjadikan kamu berkasih sayang? Apa dia? Afsyus salam bainakum. Ucapkan salam sesama kamu. Saya yakin ibu-ibu ayah saya ada pengalaman dalam bab ni, kan? Saya kalau dengan izin Allah pergi mana-mana negara yang bukan majoritinya orang Islam, tengok orang Islam, kita bagi salam dan dijawab, Masya Allah, terasa bersaudara. Kita rasa bersaudara dan dia juga rasa bersaudara dengan kita. Kita pergi negeri China. Negeri China yang kawasan bukan majoriti orang Islam. Makan pun susah, kan? Saya buat korban pada tahun 3 tahun lepas di China, negeri China sana tu. Kita turun di Xi'an. Daripada Xi'an tu pergi ke Pingliang. Lalu jalan 6 jam perjalanan naik kereta tu. Kemudian tengah-tengah tu kawasan orang bukan Islam. Jumpa orang, bagi salam, Assalamualaikum. Orang Cina, negeri Cina, dia jawab slang dia lain sikit dah. Kan? Dia akan jawab Waalaikumsalam. Kan? Ataupun kalau dia tengok kita kan, kalau dia tengok kita macam ni, dia tengok kita orang Islam, dia akan beri salam. Cara dia beri salam pula, Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Kan? Kuat pun kuat lah. Waalaikumsalam. Kita pun jawab balik. Aku rasa bersaudara. Oh, nak tarik makan mana? Oh, ni makan Muslim sini, makan Muslim. Oh, ni Maggi yang Islam. Kita bersaudara. Sapaan. Siapa tu mengingati Allah. Kan? Lepas tu kita biasakan menyapa tu. Sambil-sambil tanya, apa khabar? Cik Tun, oi. Kan?
dengan basuh baju ni tu kan. Beri salam dulu. Assalamualaikum. Kerana mengingati Allah, Allah letakkan kasih sayang. Afshu salam bainakum. Dan lafaz kena betul Assalamualaikum. Kan? Waalaikumsalam. Jangan Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Kan? Yang jawab pula dengar, Waalaikumsalam. Sebab ni Assalamualaikum, sini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Kemudian yang ke-9. Kan? Yang ke-9 dalam kejadian-kejadian yang berlaku. Apa-apa yang tidak dijangka. Wa kabirhu takbira. Maka dah akan besar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kecil-kecil yang Nabi ajar direct apa? Bersin. Bersin kejadian yang tidak dijangka-jangka. Orang bersin. Hatum. Kan? Dia baca Alhamdulillah. Kita bersebut Yarhamkallah. Dia yang mendengar Yahdina wa yahdikumullah. Maknanya ingat besar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejadian yang tak jangka. Bersin tak dijangka. Sampai dalam sejarah, dalam sirah kan. Ada satu orang Yahudi tua. Orang Yahudi tua kan. Dia suka lepak dengan Nabi. Dia suka lepak. Nabi tu baik akhlaknya kan. Nabi pun melayan dengan jelah. Orang tua dengan layan dengan jelah. Dia suka main lepak dengan Nabi. Sebab apa? Dia suka dapat doa daripada Nabi kalau dia buat bersin. Dia suka buat bersin. Hatum. Kan. Dia cakap Alhamdulillah. Nabi pun cakap Yarhamkallah. Dia suka Nabi doakan dia. Sebab dia kata aku ni waktu peristiwa tu si ratu dia tak beriman lagi. Akhirnya dia masuk Islam Waktu tak beriman lagi. Dia kata apa? Dia kata aku suka. Sebab Muhammad ni Nabi, dia doakan banyak pada aku suka. Dia kalau duduk dengan Nabi, dia suka-suka buat bersin. Hatum. Alhamdulillah. Nabi muncul, Yarhamkallah. Kan? Jadi saya berharap kalau saya keluar daripada kelas ni jangan langsung bersin kat saya. Tak perlu bersin, kita doakan sama-sama ramai-ramai. Kan? Sebab Yarhamkallah, itu kejadian-kejadian. Disuruh kita wakabiru takbira pada kejadian-kejadian. Ini Nabi ajar direct yang bersin. Kan? Macam tu juga yang lebih besar-besar lagi. Ditimpa dengan musibah. Wakabiru takbira, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Ucapan itu adalah ucapan berarti musibah. Jatuh ke, terseliuh ke, apa ke. Ustaz, kawan kita jatuh motor Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, tapi dia tak meninggal lagi Ustaz. Ya, saya tahu. Ini ucapan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Orang Melayu kita ni kalau inna lillah, ada memang meninggal. Meninggal. So, jadi betul-betul kejadian. Kan? Betul-betul kejadian. Itu. Dan yang terakhir, yang ke-10 Yang ke-10 wakabbirhu takbira, hendaklah kamu mengucapkan takbir itu yang ke-10 pada talbiyah. Talbiyah ni pada ketika kita menunaikan haji dan umrah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beza dengan kita berjalan tempat-tempat lain. Tadi musafir, ini khusus untuk ibadah haji dan juga umrah. Kenapa? Haji dan juga umrah adalah tetamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang perjalanan itu membesarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang hari ini dia ada, walaupun dia ada duit, walaupun dia ada, tapi tak sampai dia pergi haji sebab belum menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang biasa-biasa je tapi tak tahun dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maksudnya talbiyah. Talbiyah tu ucapan yang labbaik Allah tu banyakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Kita lihat ayat yang terakhir Okey, kita lihat antara ayat lain. Surah Al-Hajj ayat ke-62. 62 Surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuannya itu kerana bahawasanya Allah dialah jua Tuhan yang sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah dan seru selain dari Allah ialah yang nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya,
lagi maha besar kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kan, pada 10 perkara itu tadi ada orang yang menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Benda itu nyatalah palsunya. Sama cari rezeki. Ada orang cari rezeki tak membesarkan Allah. Tadi kita bincang tadi kan, cari rezeki dengan cara memuja-muja. Huwal batil, itu adalah nyata palsunya. Ada orang kadang-kadang dia percaya pada batu cincin kan, itu huwal batil. Macam tu juga dengan ketika kita bermusafir. Jangan lupa Allah kan. Selain apa yang kita seru selain daripada Allah, huwal batil. Benda tu palsu. Hendaklah kita menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga dengan dalam ketika kita ibadah kita. Begitu juga dalam apa lagi? Dalam kejadian-kejadian yang berlaku. Maka serulah Allah. Kita menyuruh pada benda lain, huwal batil. Benda itu adalah benda yang batil. Dan ayat yang terakhir kan, kita lihat kan, ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-78 kan, surah Ar-Rahman ayat ke-78, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha sucilah nama Tuhanmu yang kamu seru itu, yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Maksudnya Allah, nama yang kamu seru itu kan, dengan kemuliaan dan juga kebesaran. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.